Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sururana wa yassir lana umurana wa qadatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amilan salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Dan seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan imam, hadirin dan hadirat, kekanda adinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa diwali dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Dan paling basicnya, siapa yang ada buat ibadah korban, so mulai malam ni tidak digalakkan syukur ke, ya, potong ke, yang ada pada badan, biarlah kokal sampai ibadah korban tu selesai, tuan-tuan. Ya, kalau dapat selesai hari pertama, okey. Hari pertama tak selesai, hari kedua okey, hari kedua tak selesai, ketiga tuan-tuan, okey. So maknanya itu adalah antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila lagi kita nak buat sunnah Nabi, dan kemudian jika ada kelapangan dan ada ruang yang tertentu, maka kalau kita okey, buatlah puasa sunat, tuan-tuan, ya. Basicnya 8 dan 9 Zulhijjah, tuan-tuan. Hari Arafah kita merujuk kepada 9 Zulhijjah di Malaysia, bukan 9 Zulhijjah di Arab Saudi, tuan-tuan. Ya, jadi bagi mengatasi keadaan demikian, puasalah 8 dengan 9 Zulhijjah. Dua-dua hari tu kita puasa. Ya, tapi ingat 10, 11, 12, 13 jangan puasa, tuan-tuan. Adalah waktu yang diharamkan untuk berpuasa. So buatlah. Siapa yang ada ruang untuk buat ibadah korban, teruskan, tuan-tuan, insya-Allah. Ada kebun tertentu tau, dia buat sendiri. Maknanya yang dia ni penternak, dia ada lembu yang dia ada lagi. Jadi dia kata siapa nak buat korban, dia uruskan, tuan-tuan. Okey, so terpulang pada diri masing-masing. Seterusnya, hari ini kita sambung kita punya perkongsian dalam bab sutrah kitab Imam dan Makmum, tuan-tuan. Yang terakhir, kita berkait rapat dengan tujuan penggunaan sutrah. Sutrah berkaitan dengan yang kita tahu jadikan sebagai satu perkara untuk menghadang ataupun keadaan kita menunaikan solat dalam topik kita punya sujud, tuan-tuan. Seperti mana ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahawa disunatkan kepada orang yang mengerja solat untuk menghadap sutrah, sama ada dia berada dalam masjid atau rumah, maka dia hendaklah menghadap dinding atau tiang, maknanya di hadapan dia, tuan-tuan. Okey. Ketika dia berada di kawasan lapang, maka dia hendaklah menghadap sesuatu yang dipacakkan di hadapannya seperti tongkat, lembing dan sebagainya. Jika tiada, maka dia perlu membuat garisan di hadapannya atau membentangkan sejadah atau tikar sebagaimana yang disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Maknanya sebagai satu ruang tempat dia nak semayang dan dia sujud, tuan-tuan. Yang seperti mana yang kita buat sebelum ini. Dan apa yang kita tahu juga, apa yang kita buat sebelum ini juga, masa PKP yang lepas, bawa sejadah ke mana-mana, tuan-tuan. Ya. Sekarang ni dah tak ada lah kan. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan kita punya penyakit itu tidak berulang lah, tuan-tuan. Walaupun masih ada, tuan-tuan. Ya, macam minggu lepas
ada dengar orang tu meninggal, saya nak pergilah ziarah. Rupanya dia kena diuruskan segera. Sebab apa? Kena COVID lah pula. Ya? Wallahu a'lam tuan-tuan. Tapi pengurusan tu tetap diserahkan kepada ahli keluarga lah. Ya? Doktor guide lah untuk supaya digalakkan berlaku perjangkitan. Okay? So berkaitan dengan sutra ni, hadis-hadisnya berkaitan dengan sutra. An Salim ni Sa'din Sa'idi qala kana bainal musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari wa mamarru syah. Maksudnya daripada Salim bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, jarak di antara tempat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak di antara tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinding adalah kira-kira laluan seekor kambing. Maknanya jarak tu. Mana jarak daripada tu ke depan tu laluan seekor kambing, tuan-tuan. So ini yang dikatakan oleh Nabi SAW daripada hadis riwayat Bukhari, tuan-tuan. So kita punya keadaan biasa ni dah selesai lah. Clear dah, tuan-tuan. Ya? Sebab apa? Sebab ni bukan laluan kambing tu, kan? Gajah boleh lalu. Kan? Tapi nak bagi tahu jarak dia tu kesesuaian yang tertentu, tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, dalam saf kita ni lah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi mana-mana je, dia punya jarak saf ni senang je, tuan-tuan. Tak silap saya, 4 kaki je kan. Ya? Dia punya panjang, tuan-tuan. So lebar dia tu bergantung kepada di masing-masing lah. Dia punya kaki menghadap kiblatnya macam mana. Kan? Ada yang sebenarnya terkangkang ke apa kan. Ya? Tapi janganlah terkangkang sangat. Ikut kepada kesesuaian keadaannya. Okey. Dan hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu kibara ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya indal maghribi. Terima kasih. Ya, dia tahu kot teka-teka tiba-tiba kan. Subhanallah. Orang hebat tentu, tuan-tuan. Ya, orang baik, ahli syurga. Subhanallah. Okey. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya aku telah melihat para sahabat Nabi SAW yang terkenal berpusu-pusu ke tiang-tiang masjid. Mana sahabat Nabi berpusu-pusu ke tiang masjid, menjadikannya sebagai sutra semasa waktu maghrib untuk mengajarkan solat sunat qabliyah. Okay. Maknanya nak jadikan sebagai sutra, cari tiang-tiang masjid. Kita ni pula memang cari tiang masjid, tapi depan tiang. Sebab apa? Supaya jangan ada orang ikut belakang kita. Pasal kan? Sebelum depan tiang kita duduk, supaya tak ada orang ikut ke depan kita. Itu masalah kita tu. Kan? Tiang tu untuk jadikan sutra untuk sujud. Dan kemudian pula duduk betul-betul bucu dekat tiang kanan, tuan-tuan, supaya tidak ada orang kotok belakang. Kan? Ni berlaku. Tapi saya tak ada dah, tuan-tuan. Kok dia duduk ujung kan. Saya tengok tak ada orang berjemaah, saya pergi dekat dia. Dia pun terpanjang. Nasib baik dia tak menyahut. Bang, kenapa topuk saya? Parahlah nama tu. Okey? Maknanya sahabat qabliyah pun, sebenarnya sunat qabliyah pun, sebenarnya sunat pun cari tiang sebagai sutrah. Kerana apa? Supaya sebagai jarak kan dan memudahkan keadaan, tuan-tuan. Yang mana orang nak lalu pun tak susah, tuan-tuan. Okay? So itu kita punya keadaan. Tapi kita sekarang ni di masjid dan di surau dah tak ada masalah. Kerana apa? Kita dah menganggapkan bahawa kapet ni sebagai sejadah. Dan bila kapet ni sebagai sejadah, kita dah ada garisan dia dah. So orang akan lalu ikut garisan yang lain, tuan-tuan. Yang biasa lalu kat garisan yang besar ni budak-budak lah. Budak-budak tuan-tuan, dia tak tahu apa-apa, dia boleh lari. So kita yang dah berumur ni lalu kat tompet orang sujud kan. Maknanya kita pun sama macam budak-budak, tuan-tuan. Kalau time budak, time orang tengah sembahyang. Okey. Maka dalam keadaan demikian,
Dalam Sahih Al-Bukhari juga pengarang menyebutkan tindakan dan kata-kata Saidina Umar dalam masalah ini pada kitab solat. Bab solat menghadap tiang. Al-musallu na ahaqqu bis-sawari minal mutahaddithina ilaiha. Wa ra'a Umaru rajulan yusalli baina astuwanataini fa'alnahu ila sariyatin faqala salli ilaiha. Maksudnya, orang-orang yang mengerjakan solat lebih berhak berada di belakang tiang-tiang masjid berbanding mereka yang berbual di situ. Pernah Umar melihat seorang lelaki solat di antara dua tiang, maka beliau menariknya ke belakang sebuah tiang lalu berkata, solatlah dengan menghadapnya. Maknanya, Saidina Umar suruh menghadap kepada tiang tersebut, tuan-tuan. Berbeza supaya berbanding mereka yang berbual di tiang. Time kuliah biasa lah kan. Duduk kat tiang nanti biasa lah kan. Itu tak boleh marah lah tuan-tuan kan. Itu keselesaan sebab orang nak sehat tuan-tuan. Sebab kadang-kadang badan orang berbeza beza tuan-tuan. Ada orang dia boleh duduk tegak tuan-tuan kan. Ada orang dia kalau duduk kat tiang pun senang tuan-tuan. Dia bukan lolap tapi dia memang nak selesa. Itu dia tuan-tuan. Okey, tak ada masalah. Okey, cuma dalam bab solat tadi janganlah koi dokek dengan tiang. Kalau ada dua tiang itu Saidina Umar pun tarik supaya berada menghadap tiang. Kerana apa? Sebab nak dijadikan sebagai sutrah, dan jadikan sutrah ini sebagai penghadap atau penghalang dalam orang nak melakukan solat. Jelas tuan-tuan? Clear So kita tak suka kat masjid ni insya-Allah. Dokek rumah tu je. Lepas tu kat rumah kita biasa pakai sejadah, tuan-tuan. Tapi kalau kat rumah tuan-tuan dah yakin dah kapet kat rumah tu pun memang bersih kan. Diyakini bersih, tapi dia tak tahu bolo kucing 18 ekor. Kan? Kucing tu pula tak tahu kan. Set sini kan, dia bersih ni bersih sini kan, tak tahulah itu maksudnya kalau pandai bela kucing, benda dah elok. Jangan sampai jiran sebelah mengamuk tuan. Orang ni pandai betul bela kucing tapi dia segi kebersihan tak jaga. Okey? Nak marah kucing tak boleh dah. So marah tuan owner kucing tuan-tuan. Okey? Sebenarnya benda ni kalau give and take fahamlah semua tuan-tuan. Kalau tak ada give and take ni tak jadilah. Lebih-lebih lagi bila rumah yang rapat-rapat ni kenalah memahami antara satu sama lain. Janganlah sampai masalah kucing pun panggil ketua kampung selesaikan. Itu pun pindah maknanya tuan-tuan. Masalah besar lah nama. Okey. Maka dalam keadaan demikian dan Saidina Umar pun tarik ke belakang supaya menghadap tiang. Tertib penggunaan sutrah. Penggunaan sutrah mempunyai tertib. Contohnya, jika kita mampu atau boleh menghadap dinding atau tiang pada suatu tempat, maka penggunaan tongkat tidak dikira. Maknanya kita dah boleh pergi ke tiang tu lah. So tongkat tidak dikira tuan-tuan. Okey? Tongkat dan seumpamanya hanya boleh dijadikan sutra apabila kita mengerjakan solat di tempat yang tidak berdinding atau di tanah lapang. Tempat yang tidak berdinding atau di tanah lapang, tuan-tuan. Tanah lapang ni kalau benda rumah kita punya surau ni terbuka. Kita punya surau ni tak terbuka lah. Surau kita ni bertutup. Begitu juga sejadah dan tikar semayang hanya akan dikira sebagai sutra jika solat ditempatkan yang tidak berdinding. Tiang dan sebagainya, pada keseluruhannya tertib penggunaan sutra perlu diambil perhatian berdasarkan hadis berikut. Okey, tertib dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kamu mengerjakan solat, maka dia meletakkan sesuatu berbetulan dengan wajahnya di hadapannya. Ada orang sembahyang letakkan sesuatu di hadapannya, tuan-tuan. Ada orang letak botol nia, tuan-tuan. Tak apalah kan, selesaan masing-masing. Tapi dia kena kalau boleh tinggi sikit, tuan, supaya orang nampak perbuatan dia tu dia tengah sembahyang. Jika tidak mendapat
maka dia hendaklah memacakkan tongkat. Okey, maknanya dia tak ada bondo di hadapan dia, macakkan tongkat, tuan-tuan. Sekiranya dia tidak mempunyai tongkat, maka dia membuat garisan. Tongkat tak ada, buat garisan. Kalau kat padang pasir lah, kat padang pasir buat garisan, tuan-tuan. Ya. Dan kemudian buat garisan. Kemudian dia, setelah dia melakukannya, maka siapa yang lalu di hadapannya tidak akan memberi sebarang mudarat. Maknanya ada kat hadapan dia tak memberikan sebarang mudarat. Okey. So tip yang tadi, yang pertamanya pakai apa, tuan-tuan? Sesuatu benda yang diletakkan di depan wajahnya, tuan-tuan. Kedua, dia pakai tongkat. Kalau tak ada benda lain, pakai tongkat. Ada dinding, pakai tongkat, tuan-tuan. Pakai tongkat tak ada, maka buat garisan. Okey. So kalau kita semayang kat surau, kat masjid kan, kita dah ada garisan macam ni. So tak perlulah kita risau. Kita jalanlah melepasi daripada garisan tempat dia sujud. Okey? Tapi lebih baiknya kalau kita boleh jalan ikut ke belakang sikit, tak ada masalah, betul tak? Lalu belakang dia, contoh ada abang ni semayang kat sini kan. Kita ada ruang lagi kosong kat belakang tu. So tak payahlah poning ke balong, pergilah ruang ke belakang tu. Nak juga dia lalu depan tu. So benda macam tu yang kita jaga sebagai menghormatinya, tuan-tuan. Okey? Jelas Clear Betul. Seterusnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan perkataan fa'in lam yajid, sekiranya dia tidak mendapati, dan fa'in lam yakun, sekiranya tiada. Maka menerusi kedua-dua gaya bahasa ini menunjukkan sekiranya alat yang digunakan untuk dijadikan sebagai sutrah didapati, maka seseorang itu tidak boleh berpindah kepada pilihan seterusnya. Maksudnya, daripada hadis Nabi SAW tadi, dia dah beritahu yang pertama dinding. Kemudian ada alat yang depan dia tempat, tuan-tuan. Kalau tak ada alat, pakai tongkat. Kalau tak ada tongkat, barulah pakai garisan. So, kenalah ikut kepada tertib dulu. Carilah yang dinding yang pertama dulu, kemudian yang keduanya barulah cari sebagai bondo yang lain sebagai penghadang. So, daripada cerita ni kita dah faham. Lepas ni semayang, bila semayang qabliyah dengan ba'diyah, pergilah menghadap kepada dinding, tuan-tuan. Okey? Kau rasa kita sembahyang itu takut ganggu orang lalu, maka kita letaklah sesuatu di hadapan wajah kita, tuan-tuan. Benda ni biasa dibuat, tuan-tuan. Ya, macam siapa kalau ada bawa beg kan, dia letak beg kat depan dia, tuan-tuan. Tapi jangan handbag, kan? Letak handbag tengah sujud, kan? Tiba hilang, ya kan? Ya, wallahu a'lam, tuan-tuan. Benda macam ni kita tak boleh nak ngelak lah, tak boleh nak kata, tuan-tuan. Saya sendiri pun kalau pergi semayang, cakap kat rumah, yang handbag jangan bawa, letak dalam kereta. Tapi bila letak dalam kereta pun risau juga, kan? Masjid duk atas, macam-macam boleh berlaku. Letak dalam kereta kena pecah lah, kan? Akhirnya letak bawah seat. Yang penting bila letak bawah seat, jangan beritahu orang. Tu ya, tuan-tuan. Ya, so tuan-tuan, jangan beritahu orang kalau nombor plate kereta saya letak bawah seat, tuan-tuan. Ya. So benda-benda macam ni memang nak kena berjaga lah, tuan-tuan. Bila kita tengok CCTV orang kan, viral-viral dekat masjid, dah ada CCTV dah, masih lagi ada orang masuk, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana, kan? Orang dalam kesusahan, tuan-tuan. Ya? Tapi benda mati haram tetap haram, tuan-tuan. Tadi saya terbaca dalam berita lah, dia kata orang pakar dah buat kajian. Punca orang panas baran sekarang ni, panas baran di kalangan lelaki dah semakin meningkat sekarang ni. Tuan-tuan tak tahulah tergolong atau tidak, kan? Saya pun tak tahulah tergolong atau tidak. Kena jawab dulu soalan psikometrik dia tu, dia boleh menilai, kan? Dikatakan sekarang ini lelaki panas baran dah semakin meningkat. Dah semakin meningkat. Tak tahu kenapa, tuan-tuan. Yang dia bagi tahu, yang pertama baran lelaki semakin meningkat. Yang pertama, apabila pembelanjaan, maknanya apa ni, beli barang sekarang ni makin tinggi, tuan-tuan.
Maknanya pembelian makin tinggi, mahal lah. Itu pertama. Yang kedua, berbadan hutang. Ni sebab berbadan hutang, lelaki makin jadi badan, tuan-tuan. Yang ketiga, tak ada kerja. Kalau tuan-tuan tak ada sebab tiga ni, so tuan-tuan tak tergolong lah orang panas baran. Tapi kalau memang dia pada kocik panas baran, maka dia bukan tergolong dalam ni. Ni tergolong lain macam, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Patutnya makin berumur lagi lembut kan. Ini tak ada, makin datang masjid makin ganeh. Tu tak tahan tu. Tak apa sako dia bawa kan. Datang masjid makin ganeh. Tu tak elok lah, tuan-tuan. Okey. So maka makin lama hati kita kena lembut, zikirlah kepada Allah Taala. Saya pun kadang-kadang bila kita dah berumur ni kan, garang dah tiba kan. Kena berhati-hati lah juga, tuan-tuan. Tu yang rajin baca tu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Amalan tu dia bukan sekadar tu saja, tuan-tuan. Siapa baca setiap pagi 100 kali atau 1000 kali, insya-Allah dijamin masuk syurga, dijauhkan daripada neraka. So lepas sembahyang subuh ko, sebelum pergi subuh kan, sambil jalan tu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Rumah tuan-tuan dokek tuan 18 km sana. Jalan kaki datang surau. Pada waktu pagi sebelum subuh 18 km. 18 km jalan kaki tak boleh setengah jam sebelum tuan-tuan kan. Kita bagi pun 5 km setengah jam kan. Tapi baca lah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Macam saya kadang-kadang kalau pagi pergi kuliah subuh kan, dapat kuliah subuh jauh-jauh tu seronok. Sambil dalam perjalanan kan zikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Satu seronok dapat berzikir. Yang kedua, sobat golap, tuan-tuan. Kan? Golap kita tak tahu apa berlaku kiri kanan. Kan? Bayang kalau tuan-tuan pergi kuliah dekat area Lengging tu, subuh kan. Lepas tu pergi lalu ikut jalan pantai dalam tu. Kan? Yang apa broga kan. Lepas tu lalu pukul 5 pagi. Tu bukan sekadar subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah semua keluar, tuan. Jalan tu kan dia golap kan. Tapi jalan tu lah paling dokek daripada rumah saya nak ke situ. Kalau bagi ada ceramah situ, balik malam. Kalau terlopes ceramah, terlajak sampai ke Soboleh malam, lalulah jalan tu juga, tuan-tuan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Siap berzikir lah, jangan tayar pancit kan. Pada jalan tu kan dia bukan dia kau tak ada golap sangat pun, adalah lampu juga. Tapi jalan dia dalam kiri kanan hutan, tuan-tuan. Wallahu. So tu semua sekadar pengalaman je lah kan. Tapi kalau ceramah dekat Keratung malam memang balik, tuan-tuan. 11.30 balik daripada Keratung tu balik. Sekarang ni alhamdulillah lah, saya pergi mesti buat teman. Kalau saya pergi seorang, tuan-tuan, tak tahu nak cakap apa. Jalan tu tak ada benda pun sebab dia sunyi lah kan. Okay? Dan kemudian dalam keadaan demikian, tuan-tuan, so dicambung balik dalam bab sutrah tadi, maka menerusi kedua gaya bahasa ini menunjukkan sekiranya alat digunakan untuk jadikan sebagai sutrah didapati, maka sesuatu itu tidak berpindah kepada pilihan seterusnya. Maknanya pilihan tersebut ambil mana aula, mana yang paling diutamakan. Jelas clear Seterusnya, kedudukan sutrah dalam solat. Selain apabila kita menjadikan tiang atau tongkat sebagai, maka disunahkan untuk letakkan setentang dengan kening mata kanan atau kiri, bukan tepat depan. Dalil mengenainya ialah hadis berikut. Disunatkan untuk diletakkan setentang dengan kening mata kanan, atau kening mata kiri. Payah bonah, okey. Bukan tepat di hadapan. Maksudnya ni contoh contoh. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, apa yang saya buat, dia betul-betul tengah ni. Betul? Ya. Tengah ni lah. Tuan-tuan anggaplah saya pandang ni untuk tu, janganlah tuan-tuan suruh saya alih sini pula ustaz nak tengok sini. Lotih lah kan, nak tengok juga kan. Okey, tadi dia maknanya dia setentang lah. Tengah ni kan.
Jadi kalau kita nak letak belah kanan atau belah kiri, so letaklah sini sikit. Tu saja. Ya. Sekadar nak bagi tahu kedudukan sutra yang mana Nabi SAW ajar tuan-tuan. Sunat. Ya, sebab itu ada roket masjid, dia letak sutra tu yang batang tu, dia letak belah kanan dia. Tu cerita dia, tuan-tuan. Ya. Nak beritahu bukanlah secara direct. Anil Miqdar ibn Aswadi qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila 'udin wala 'amudin wala syajaratin illa ja'ala ala hajibihi aymani awil aysari wala yasmudu lahu samda. Maksudnya daripada Ali Miqdad bin Al-Aswad, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat menghadap kayu, tiang dan pokok, melainkan baginda akan menjadikannya setentang dengan kening kanannya atau kiri dan tidak menjadikannya bertepatan dengan muka baginda dengan setepat-tepatnya. Okey. So maknanya setentang. Maknanya alihkan ke belah kanan je lah sikit. Tu saja tuan-tuan. Adalah betul-betul tengah macam ni tuan-tuan. So letak kat sini boleh, letak kat sini boleh. Seperti mana doket gambar ni dia letak rehal dia tu, doket sejadah itu bucu dia dekat sini tuan-tuan. So ada masalah tak? Ini adalah perkara sunat yang mana Nabi SAW letak sutra ketika menunaikan solat. Jelas? Clear Ada apa-apa pertanyaan? Yes, ya. Ya. Okey. Sekarang ni perkara yang pertama apa perlu kita buat? Satu, kena ada ilmu. Allahu Akbar. Orang sembahyang depan kita kan, kita orang lalu, kita buat macam ni. Yang paling penting dia macam ni tau. Kita tu macam ni. Kan? Kita sekarang macam ni lah. Walang, dah tahulah. Okey? Orang lain ni pula, dia ingat kita salam dia. Kan? Macam ni Lepas tu dia salam kita tuan-tuan. Apa perlu kita buat? Waalaikumsalam. Jangan dibuat pasal tuan-tuan. Kita tengah sembahyang kan. Cara dia tarik balik satu. Kita tarik, dia tarik balik. Kan? Kita nyaring sikitlah apa yang kita baca. Contoh kita tengah baca Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan macam tu lah. Kan. Janganlah pula. Okay, ni besok. Jadi ceritanya balik tadi, orang ni dah ada ilmu. Orang yang lalu ni pula yang tak ada ilmu ni. Ni yang tu. Yang paling bahaya tuan-tuan, budak lalu disekeh pada budak tu. Tu paling bahaya. Lari khusyuk solat dia tuan-tuan. Okey? Sebab tu benda tu kena disebarkan ilmu tu. Bila kita faham, kita tahulah. Saya pun tak nafi. Saya pun tahu bila kita dah belajar peringkat kolej kan. Ada kawan buat tu tuan-tuan. Tapi tak adalah saya salam dah. Kan? Tapi cuma kita nak beritahu kena ada ilmu benda ni. Okey? So apa tindakan? Kita tariklah balik tangan tu. Ya, kita tariklah balik tangan tu. Kan? Dia benda macam ni kadang-kadang budak-budak kita buat macam ni kan. Budak-budak dia salam, lepas tu dia cium tangan kita kan. Ya, tak apalah. Kita yang paling penting jangan sampai tahap membatalkan air sembahyang kita. Membatalkan solat kita. Tu je tuan-tuan. Jangan sampai kita membatalkan solat kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita kan budak-budak kan. Macam saya ada tengok satu kan. Bapak dia tengah sembahyang. Anak perempuan ikut kanan, anak lelaki ikut kiri kan. Yang paling syok tu anak lelaki dia tu kiri tu. Masa sujud tu dia boleh buat flip back tuan-tuan. Yang buat rolling tuan-tuan. Kan last sekali bapak dia tak jadi sembahyang.
Ya, golak dengan perangai anak ya tuan-tuan. Okey. Tu cara keadaan lah. So saya nak beritahu tadi, apa perlu buat? Kita tarik balik, cukup kita tarik balik ataupun kita nyaringkan suara. InsyaAllah kalau ramai yang berilmu, maka tidak ada halangan ya tuan-tuan. Ya. Kecuali tempat-tempat tertentu lah. Kita pergi tempat tertentu kan. Kita pergi. Lepas tu bila kita semayang di tempat tertentu ke apa tuan-tuan, pastilah kita semayang tu sorok-sorok sikit. Jangan doket tempat laluan orang. Ya. Bila laluan orang tu yang jadi memberi kesan tertentu. Contohlah kan kalau kita pergi stadium kan. Kita nak pergi surau tu penuh. Dan sekali kita tengok kawasan tu macam lapar kan, elok kan, kita pasanglah sejadah kan. Ya, biasa benda tu tuan-tuan. Kalau kita biasa, benda tu tak ada apa-apa permasalahan pun. Yang pentingnya kita pandai buat sutrah dengan sebaiknya. Okey? Clear Jelas? Ada pertanyaan lain? Seterusnya tuan, sutrah imam ialah sutrah makmum. Pengarang kitab Fathul Al-Mu'in, sila rujuk juga kitab Inatul Talibin, berkata, dan setiap saf menjadi sutrah bagi sesiapa yang berada di belakangnya, walaupun kedudukannya berkaitan dengan saf tersebut, tidak melebihi 3 hasta. Al-Baghawi berkata sutrah imam merupakan sutrah bagi makmum di belakangnya. So maknanya apa dia? Sutrah ni cukup satulah saja, nak mudah kita faham. Ya, imam saja kita letak sutrah. Belakang makmum tu semua tak payah letak sutrah. Makmum yang belakang lagi tu lagilah tak payah tuan-tuan. Ya, dia cukup pada satu tuan-tuan. Okey. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaum al-Eid amara bil harbah fatuda'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fi safar famin thamma takhadhaha umara'u. Maksudnya daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya untuk menunaikan solat hari raya, baginda menyuruh memacakkan tombak dan diletakkan di hadapannya. Lalu baginda solat ke arahnya dan orang ramai berada di belakang baginda. Baginda juga melakukan perbuatan itu semasa dalam perjalanan musafir. Maka daripada situ para pemerintah mengikut perbuatan tersebut. Maknanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman tu mungkinlah kan. Semayang macam semayang raya Aidil Adha, Aidil Fitri, sunatnya di tempat tu. Kan? Itu memang sunatnya di tempat tu buka. Cuma tompek kita ni dia punya cuacanya berbeza-beza. Kan? Bila kan tiba hujan lobek lah kan tengah semayang, dah jadi cerita lain. Ya? Fahamlah ada tompek dia pergi buat kat stadium lah kan semua kan. Kita ni bukan apa, rumah Allah ni ruang dah ada. So tak adalah perlu nak dirisaukan tuan-tuan. Ikut je lah cara yang kita tahu keadaan negeri dan negara kita tuan-tuan. Okey? So benda tu bukanlah sebagai satu halangan nak menyusahkan keadaan kita tuan-tuan. Yang paling penting kita buat kan. Macam sini buat sembahyang Aidil Adha. InsyaAllah buat Aidil Adha. Buat ibadah korban tak? InsyaAllah tapi itulah sekarang ni dah mahal kan. Sini berapa? 800.5. 700. Ui, murah pun tu. Tuan-tuan ya. Sebab kalau orang dah lain dah mahal lah. Tapi janganlah 3 tahun lagi 1,500. Kan? Wallahu a'lam. Tak apalah kan. Rezeki masing-masing. So, dalam keadaan demikian, dengan saf tersebut lebih 3 hasta, maka Nabi SAW bila dah diajar demikian, maka diikutilah kepada para sahabat yang lain. Dalam Sahih Al-Bukhari, pengarang meletakkan hadis ini dan 2 hadis yang lain di bawah tajuk sutrah imam merupakan sutrah bagi makmum di belakangnya. Ketika menguraikan hadis ini di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan beliau Imam Bukhari menyebutkan 3 buah hadis. Hadis kedua, hadis riwayat Ibn
Umar tadi, dan ketiga daripadanya bertepatan dengan maksud tajuk, kerana Rasulullah SAW tidak menyuruh para sahabatnya supaya meletakkan sutrah, melainkan memadai dengan sutrahnya. Melalui kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini, jelaslah kepada kita bahawa memadai bagi imam untuk meletakkan sutrahnya dan secara tidak langsung melepaskan tuntutan sutrah ini ke atas sekalian makmum. So maknanya sekali sajalah. Itu yang biasa kita buat ni. Kita tak letakkan benda tiang tu, kita letak sejadah. Imam ada sejadah, kan? Yang lain tak ada sejadah, tuan-tuan. Ya, tu tak adalah permasalahan. Ya, bukan apa bila imam ada sejadah tu syoklah sikit sujud dia, tuan-tuan. Ya, tenang kan. Ya, Wallahualam. Tapi kadang-kadang tobat-tobat kan. Topik imam dia kan. Ya, okey, tak apalah, itu persiapan masing-masing. Okey. Sutrah daripada sesuatu yang bernyawa. Ya, saya. Okey. Okey. Kalau kita berada di saf satu, kan? Macam mana kita nak keluar? Kalau ikutkan keadaannya, kita ke depan sedikit, pergi hujung ke sana. Okey? Tetapi situasi dekat kita tak sebegitunya berlaku. Kenapa? Kita cukup ialah pusing belakang, dan bila kita ke belakang, kita nampak saf belakang tu pun mengiring jalan di tengah-tengah di antara kedua-dua jemaah yang ada di belakang kita. Itu saja, tuan-tuan. Ya? Menyelit, ya betul. Tapi janganlah disorot, minta izin. Tuan-tuan lalu. Ya, sebab kita ni punya keadaan situasi kita ni tak berlaku ribut sangatlah. Kecuali lah memang semayang padat betul, kan? Kita memang kena bergerak sepatutnya pergi ke hujung sekali. Pergi ke hujung sekali. Hatta ke hujung sekali itu mungkin kita keluar pusing belakang, kita lalu depan tempat orang tu nak sujud kan, pergi ke hujung. Tapi kita dekat je, mungkin 3 saf, 4 saf kan. So kita boleh nyelit dah di tengah, tuan-tuan, ya. Cuma keadaannya bila berlaku orang sini dah terlopong, sepatutnya orang yang pada barisan pertama ni dia tak perlulah rapat sebenarnya. Yang belakang ni pergi ke depan. Cuma orang di kanan tunggu bila pula orang nak ke depan. Tak ke depan ni, itu yang dia merapat ke dia, kan? Okey. Kalau ni macam tadi lah ni, Pak Semayang. Okey. So lepas tu, kalau yang kedua, tu cerita lain lah. Kan? Baru cerita lain dia merapatkan balik saf, tuan-tuan. Okey. So cerita balik daripada persoalan, apa perlu kita buat? Pusing ke belakang, ngereng di antara dua jemaah yang berada di belakang kita tu, dan direct terus saja keluar. Ya. Dan kemudian kalau berada di saf pertama, saf kedua tu sewajarnya dia ke depan. Tapi dia tak ke depan, dapatkan je lah untuk sampai ke tengah. Jelas clear sebab kalau situasi yang lain tu saya kata tadi, kita kena pergi ke hujung kan, pergi ke hujung. Contohlah macam ni kan, sebagai ni penuh, sini setengah kan. Jadi kita boleh je pendek tangkau tu kan. Kerana apa? Memang orang kata seolah-olah pergi ke tempat sujud makmum tu, dia tak ada isu benda demikian. Sebab kita dalam keadaan yang daruri, mana darurat, dalam keadaan yang memang kita dalam masalah, tuan-tuan. Memang kena situasi lah, memang kita kena keluar dalam waktu solat demikian. Okey? Jelas clear Ada lain? Tak ada Sutrah daripada sesuatu yang bernyawa. Sebelum perkara ini dibahaskan dengan lebih mendalam, mari kita merujuk dahulu kata-kata pengarang kitab Fathul Islam. Kesimpulannya, sah menjadikan sutrah dengan belakang badan anak Adam atau orang perempuan di sisi ulama' bermazhab Hanafi dan Maliki. Para ulama' Hambali pula berkata sutrah adalah sah dengan manusia secara mutlak, sama ada dengan belakang badannya atau bahagian selainnya.
Para ulama bermazhab Syafi'i pula berkata tidak sah sutrah dengan menggunakan manusia secara mutlak. Sama ada orang yang menjadikan sutrah itu berada di luar solat, atau sedang solat bersediaan, atau berada di dalam saf di hadapan ketika solat berjemaah. Namun, adakah pendapat para ulama mazhab Syafi'i yang dikemukakan oleh pengarang itu ialah pendapat yang terkuat dalam mazhab kita? Melalui pengamatan saya yang kedua ini, saya dapati pendapat itu bertepatan dengan pendapat Imam Al-Ramli dan Imam Al-Khatib Al-Syibini, tetapi tidak mendapati pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami, tuan-tuan. Okey. Ya, ini pandangan daripada ulama, tuan-tuan. Daripada Imam Syafi'i memang dia tidaklah dengan benda yang menggunakan sutrah daripada orang yang hidup, tuan-tuan. Okey. Tapi secara umum kita ni, ianya tidak akan berbangkit. Kerana apa? Ruang tu banyak, ruang tu ada lain, tuan-tuan. Okey. Kecuali lah kalau kawasan itu padat. Itu cerita lain, tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang buat sembahyang jamak waktu Jumaat lah, contoh kan. Penuh Jumaat tu, kita nak jamak kan dengan asar. Kita pun mesti keluar cari tompek yang lapang, tuan-tuan, untuk jamakkan qasar tersebut. Okey? Jelas Okey. Tapi kita jugalah daripada pandangan para imam-imam yang berkaitan. Okey, hal ini kerana pengarang kita Awashi Asy-Syarwani Ibn Qasim Al-Abadi Al-Tufah Al-Muhtaj mengatakan, katanya Imam Nawawi, atau dengan seorang perempuan sehingga akhir nas. Dan dimakruhkan seperti apa yang disebutkan dalam Al-Majmu', seorang yang solat dan ada lelaki lain atau perempuan di hadapannya, sedangkan orang yang tersebut, orang yang dijadikan sutrah itu, menghadapnya dan melihatnya. Kitab Nihaya Al-Muhtaj dan Mughni Al-Muhtaj mengatakan, iaitu sekalipun dengan penghadang orang, walaupun ia adalah mayat atau jenazah, katanya, dan jika dia tidak menghadap dan melihat kepadanya, maka orang itu boleh dijadikan sutrah. Maknanya kalau orang depan tu tak menghadap dia, ya, orang depan tu pergi menghadap ke depan kan. Okey, bersalahan dengan kandungan Nihaya oleh Imam Al-Ghamli melalui susunan ayatnya, menceritakan apa yang ada dalam pendapat yang adalah tidak boleh menjadikan sutrah dengan anak Adam, atau mengambil apa yang akan datang, bahawa sebahagian saf jadi sutrah kepada sebahagian yang lain, saf belakang. Setelah mengetahui bahawa sebenarnya terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan anak-anak murid Syekh Al-Islam Az-Zakaria Al-Ansari ini, maka kita tinjau pula pendapat para ulama Syafi'i lain yang hidup selepas mereka mengenai perkara ini. Okey? Dan ini menceritakan tentang huraian daripada pendapat-pendapat ulama, tuan-tuan. Pendapat ulama ni pada saya kita boleh baca jelah. Kita boleh escape dan tuan-tuan boleh baca. Kita tengok pada kesimpulan yang terakhir. Oleh itu kita boleh katakan bahawa diharuskan bagi seseorang untuk menjadikan orang lain sebagai sutrah jika dia tidak menghadap ke arah kita. Tu senanglah. Maknanya saya menghadap sini, orang yang depan tu pun menghadap belah sana kan. Macam tu je keadaan. Bagi juga, orang yang dijadikan sutrah itu, dia tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu kekhusyukan solat. Kan? Tak ganggu kekhusyukan solat, tuan-tuan. Maknanya kalau tak ganggu. Tapi tiba tengah sembahyang, orang tu tengah bersujud kan, dibuat berlawak kan, tu semualah boleh mengganggu khusyuknya solat, tuan-tuan. Okey. Tetapi jika sebaliknya berlaku, maka penggunaan manusia sebagai sutrah adalah dilarang, kalau dia boleh memberi kesan kepada khusyuknya solat. So, walaupun dari segi hukumnya boleh jadi harus, tak ada jadi halangan, tak ada masalah, tetapi kita ini ada pendekatan yang lain merujuk kepada hadis Nabi SAW. Follow yang tiang dahulu, kemudian pakailah kayu yang lain, tuan-tuan. Lepas itu barulah pakai pakai, tuan-tuan. Itu dia punya pendekatan yang paling mudah, tuan-tuan. Dan yang paling kita nak faham, sutrah imam dah dikira sebagai sutrah makmum yang lain. Okey? Jelas clear jadi saya rasa sekadar tu saja untuk perkongsian kita. Sebelum tu ada apa-apa pertanyaan? Yes. Yep.
Dia sekarang ni dalam isu semayang sunat atau semayang Jumaat, tuan-tuan. Okey. Sebab tu tadi kalau kita berada di dalam ni, kita boleh melintasi dia kalau dalam keadaan uruf kita. Kalau dapat melebihi jalan garisan ni, maka clear lah. Garisan ni, garisan yang tengah semayang ni kan, garisan yang sujud ni. So kita dah tak ada masalah, kita boleh dalam keadaan yang demikian, tuan-tuan. Okey. Tapi sekarang ni kita dah tak tahu macam mana kita nak ganjak ni kan. Kita dah tersekat semua, tuan-tuan. Okey. Kita boleh merasai dalam diri kita cara yang kita rasa okey, kita dapat melepasi kepada sutrah yang orang tengah semayang. Okey, contoh tadi. Apa dia? Kita semayang, orang tu tak semayang sunat. Mana lebih utama? Lalu depan orang tengah duduk atau lalu depan orang tengah semayang? Mana yang lebih baiknya? Lalu depan orang tengah duduk dengan lalu dengan depan orang tengah semayang. Mana elok Tengah duduk. Tu je cerita dia, tuan. Kalau kita buat kita nampak ada orang duduk kat sini. Belakang dia ada orang semayang. So kita jangan lalu dekat tempat orang semayang tu. Kita lalu dekat depan orang duduk. Sebab apa? Kita dah faham tadi, orang yang duduk di depan orang tengah semayang tu dikira sebagai macam sutrah dia. Okey? Clear sebab tu orang Arab dia selamba je. Dia jalan di depan kita ni pula terasa lah semua kan. Yang paling best dia langkah kan. Tengah sujud dia langkah kan. Sebab apa? Sebab yang paling penting jangan dilalu tempat orang tu nak sujud. Tapi bila orang tu dah sujud, dilangkah tak ada masalah pun. Tapi kita ni masalah kaki kita pendek. Kita bukan langkah, kita pijak orang ni. Kan? Tapi cerita dia dah faham tadi. Mana yang kita lebih utamakan, lalu depan orang tengah duduk ke ataupun lalu depan orang tengah semayang. So kita dah tahu dah, kalau orang tu duduk, dia umpama sutrah kepada orang yang semayang kat belakang dia. So kita lalulah depan orang duduk. So kita dekat masjid ada garisan, kita nampak keadaan garisan yang sesuai. Sebab tu kat masjid kan surau ni, tuan-tuan, subhanallah, kalau ada tile pun kita letak tile yang ada dengan garisan yang kita mudah faham. Kan tadi dia kata tertib yang sekecil-kecilnya adalah dengan garisan. Okey? Sebab tu kita ada ruang sejadah gitu. Ada orang buat apa, ridak kan? Pakai ridak tu lagi senang lah. Lepas kepada dia punya garisan ridak tu pun kita boleh lalu, tuan-tuan. Okey? Jelas Clear Ada lain? Tak ada apa dia? Okey. Tak ada lain Okey, kalau tak ada lain, sekadar itu saja, tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi, tuan-tuan. Sutrah salat, kedudukannya di dalam masjid di Malaysia. Pada saya, kat Malaysia ni kita tak ada risau sangat, kan? Cuma yang kita risau dekat ni lah, surau-surau pasar raya, mana ada sejadah, kan? Kan semua pakai tile kan? Kita merujuk pada tile yang dia letak, tuan-tuan. Okey? So sekadar itu saja. Kita tutup dengan kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhir kalam saya, tingkatkan prestasi, kurangkan kontrol, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.